Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat untuk hang. Okey geng, apa yang aku faham sekarang ni, Tun Mahathir sedang gelabah sebab nama dia ada di dalam Pandora Papers. Disebabkan nama Dr. Mahathir ada di dalam senarai Pandora Papers, Pandora Box, sebab tu Tun Mahathir agak menggelabah untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi Tun Mahathir dia serang Anwar Ibrahim, dia menggunakan nama Melayu. Dia tak menggunakan secara individu. Dia tak serang secara direct kepada Anwar Ibrahim, tapi dia menggunakan nama Melayu untuk mendapatkan perhatian rakyat supaya nampak macam Anwar Ibrahim ni kejam. Sedangkan sekarang ni Tun Mahathir dia duk tengah risau, dia tengah resah dan juga gelisah terhadap anak-anak dia sekali. Sebab bukan Tun Mahathir seorang je kena, dan kroni-kroni dia pun pakat kena habis. Sebab tu dia duk garu kepala, dia duk risau, dia duk resah dan juga gelisah. Sebab tu satu lagi kita boleh tengok, Tun Mahathir dia berusaha untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Untuk apa geng? Cuba berfikir untuk apa geng? Sebab kalau Tun Mahathir berkuasa ataupun kerajaan hari ini jatuh, dan kerajaan hari ini sedang berusaha untuk siasat Pandora Papers, kalau kerajaan hari ini jatuh, Pandora Papers pun tak jadilah siasat. Dan kalau kerajaan ini terus maintain 5 tahun, walaupun dah tua umur, dah dekat 100 tahun, boleh kena dakwa lah geng. Sebab Pandora Papers adalah salah daripada segi undang-undang di dalam negara. Hang rompak duit dalam Malaysia, hang bawa pergi ke luar negara, kan? Hang simpan duit hang di luar negara. Lepas tu kalau hang rasa hang nak, hang bimbit. Adil ke tak adil? Sebab tokoh-tokoh yang ada duit, yang ada akaun di luar negara, bukan tokoh-tokoh biasa. Semua bekas-bekas pemerintah Malaysia, semua bekas pimpinan-pimpinan yang ada di dalam negara geng. Sekarang ni untuk adil, untuk membuat keadilan terhadap rakyat, duit yang daripada rompak perlu kembalikan kepada negara, perlu kembalikan kepada rakyat. Itu keadilan untuk rakyat yang sedang diusahakan oleh Anwar Ibrahim. Geng, hampa nak tengok ke? Hampa nak ke orang yang dah rompak duit negara, orang yang dah solak duit negara, dia terlepas, dia terus orang yang dah rompak, depa bebas, depa senang, depa kaya raya, rakyat ada dekat pendalaman miskin, rakyat yang duduk di bandar ni susah miskin, yang depa dah pernah jadi pimpinan, depa dah kaya raya, depa dah senang. Lepas tu kita rakyat, kita nak tengok je depa tu terus kaya, depa tu terus senang. Kita nak tengok je kan? So kita perlu support kerajaan hari ini. Kita perlu sokong kerajaan hari ini untuk membantras orang-orang yang solak merompak duit negara, merompak duit rakyat. So geng, kita perlu support kerajaan hari ini. Walaupun aku buat video ni sebab aku ada layan video Ju Fazli, aku ada dengar lagi beberapa orang, semua orang cakap kita perlu pertahankan untuk menangkap perasuah, perompak, penyakau duit negara. Sebab takkan hampa nak bagi perompak ni terlepas. Takkan hampa nak bagi penyakau ni terlepas duit rakyat, duit negara. Sebab daripada mereka kita dah kena tanggung sampai hari ini. Kena ingat, hutang negara 1.5 trilion. Jadi perlulah kita pertahankan negara kita. Kita perlu pertahankan martabat negara kita untuk orang tak. Macam Anwar Ibrahim cakap, kalau hang rasa hang tak bersalah, lawanlah di mahkamah. Hang nak takut apa? Kalau hang rasa diri hang tu bersih, diri hang tu tak bersalah, lawan di mahkamah. Hang nak takut apa? Hanya orang-orang yang takut ni, orang-orang yang gelabah ni, orang-orang yang LGBT, lebay gelabah bersatu terkubur, yang mereka duk takut ni disebabkan mereka ada kesalahan. Kan? Kalau hang tak bersalah, apa nak takut? Fight dia, lawan dekat mahkamah, bentangkan dekat mahkamah, bentangkan dekat hakim, kata hang tak bersalah. Kalau hang tak bersalah, jangan takut geng. Kita ni, kita rakyat Malaysia, kita ada hak. Kita ada hak kita punya sendiri. Kita semua daripada tangan kita. Kita nak mengangkat pimpinan tu, dan kita daripada tangan kita untuk menjatuhkan pimpinan itu. Jadi geng, sama-sama kita usaha geng
untuk membantras penyakau-penyakau wang negara, duit rakyat, duit negara ni. Ini kita tak boleh bagi muka, walaupun dia dah tua ke, dia muda ke, dia ni memang banyak jasa dia. Tapi kalau dia sakau, kita perlu bagi keadilan kepada rakyat. Sebab yang dia sakau tu bukan duit anak-anak dia, bukan duit orang lain, duit rakyat, duit negara. Sebab dia bekas pimpinan negara. Tolonglah faham, geng. Sekarang ni Anwar Ibrahim sedang berusaha untuk mensucikan negara. Sebab satu-satu negara tu akan bangkit, akan bangun apabila rasuah dapat dibantras, rasuah dapat dihapuskan, barulah negara kita akan membangun, akan pulih ekonomi. Kepercayaan negara kita terhadap negara-negara luar akan makin menambah, kan? Ekonomi pelaburan akan bertambah maju. So kita perlukan perubahan, kita perlu ubah, kita perlu bangkit, kita perlu buat perubahan. Kena ingat, negara kita hutang dah 1.5 triliun ringgit Malaysia. Bayangkan kalau macam USD pun dah ada berapa ratus bilion USD, kan? Of course 10 tahun 20 tahun kerajaan tak mampu bayar pun, geng. Kerajaan tak mampu bayar, selesaikan habis segala hutang-hutang tu. Dan hutang yang ada hari ni, of course dia akan mewarisi, dia akan mewarisi ke anak cucu kita. Cuba hampa bayangkan kalau satu hari kerajaan bayar hutang 1 juta, kan? 3,000 tahun baru nak habis. Bayangkan, sedangkan kita nak buat hutang tu senang saja. Dan kita yang bebannya, kita nak bayar hutang tu balik. So kita perlukan pimpinan yang beramanah, yang tak membazirkan duit rakyat, yang bermanfaatkan duit rakyat supaya dapat bantu rakyat lebih ramai. Dengan duit ringgit tu dapat manfaatkan, tidak sakau. Projek pun keluar betul-betul duit untuk projek. Dan duit yang kerajaan ada dapat agihkan dengan sempurna untuk projek, untuk rakyat, untuk kemudahan awam, untuk jalan raya, untuk apa semua. Kita perlu pimpinan yang beramanah. Kita tak boleh nak angkat, walaupun dia tu ustaz, ulama ke apa ke, tapi dia buta ekonomi, tak boleh. Kita itulah, bukan semua manusia yang duk berdegar-degar Melayu, Islam, agama, apa segalanya, bukan semua dia bolehkan ekonomi. Yang lebay-lebay pas di dalam TikTok tu, ada seorang dua yang duk ceritakan ekonomi Islam, ekonomi kita perlu buat macam ni, macam tu. Adakah sewaktu mereka ada di dalam kerajaan, mereka buat apa yang mereka duk cakap tu? Yang duk berdegar-degar cerita RUU 355, yang duk berdegar-degar cerita pasal macam-macam lah, yang mereka nak buat bagi 5 hari lah, judi lah, arak lah. Adakah sewaktu mereka memerintah, mereka ada di dalam kerajaan, mereka buat walaupun 0.1% apa yang mereka cakap dan apa yang mereka janjikan? Adakah mereka melaksanakan? Adakah mereka tunaikan apa yang mereka cakap? Dan bandingkan dengan Anwar Ibrahim, baru beberapa hari jadi Perdana Menteri, dia dah ambil hak pesawah, hak untuk pesawah dia dah ambil. Sekarang ni harga getah dia dah naikkan dan kekalkan 20 sen. Dia dah naikkan kepada RM2.7 dan harga takkan turun daripada RM2.7. Dan pelbagai intensif yang seperti mana yang Anwar Ibrahim dia duk 20 tahun yang dia duk usahakan, yang dia duk bersuara, dia duk perjuangkan bersama rakyat. Hari ini satu demi satu dia dapat laksanakan. Dan walaupun dia macam depa tak ada modal, depa pi ambil manifesto janji-janji yang pilihan raya yang ke-11, 12, 13, depa pi ambil, depa war-warkan kepada sekarang. Katanya Pakatan Harapan pernah berjanji itu, berjanji ini. Itu sewaktu Pakatan Rakyat. Kita tak pernah duduk dalam kerajaan. Macam PTPTN, kita tak tahu hutang PTPTN tu berapa. Sebab itulah dulu boleh berjanji untuk hapuskan PTPTN. Tahu-tahu 2018 dapat duduk dalam kerajaan, hutang PTPTN dah 60 bilion lebih.
yang disangkakan 20 bilion. Kalau setakat 20 bilion bolehlah kita hapuskan ataupun kurang daripada 20 bilion. Tahu-tahu hutang untuk PTPTN saja pun 60 bilion lebih. Dan duit yang bagi untuk pelajar-pelajar PTPTN tu, duit tu pun berhutang. Macam mana kita nak bagi pendidikan percuma sedangkan bebanan daripada PTPTN pun dah besar kan? Dan GLC orang-orang hak menguruskan PTPTN pun makan untung pun banyak, dan persen setiap interest pinjaman PTPTN pun tinggi kan? Jadi itulah disebabkan kegagalan pengurusan penyakau daripada 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Hari ini kita dah kena tanggung akibatnya. Jadi kan, sokonglah kerajaan hari ini untuk kita bagi keadilan untuk rakyat. Untuk siapa hang pernah sakau, hang wajib didakwa, hang wajib fight di mahkamah. Kalau hang tak pernah sakau, hang lawan di mahkamah. Jadi sikit demi sikit kita perlu support kerajaan hari ini. Biasalah pembangkang ni Abu Alaun akan menjerit macam-macam, KWSP lah apalah apa semua. Kalau KWSP kita tak pernah keluarkan ataupun baru pernah sekali kita keluarkan, untuk kali kedua okeylah. Ini dah nak masuk kali kelima. Bagi petih duk nak faham. Nanti bila hang tua, duit hang tak ada, hang akan melalak dekat kerajaan. Sebab kan patutnya bila hang pencen, hang akan ada duit. Sepatutnya. Tapi bila hang pencen, hang hanya ada berapa puluh ribu je. Untuk hang hidup pun lagi 20 tahun, 30 tahun selepas hang pencen. Lepas tu bila duit hang habis, sebab aku boleh tengok ada beberapa orang pencen ada 500 ribu. 2 tahun habis. Kan, waktu 2 tahun tu memang kaya sangat lah kan. Boleh beli itulah, bermewah lah apa, megah, sembang gah lah apa semua. Dah tu bila duit pencen dah habis, dia buat baik. Kena buat kerja, kena ni apa, duit pencen tak, macam tak cukup kan, duit tak masuk. Jadi kita perlu rancang lah daripada sekarang. Bukan main-main sedap. Oh ini duit kami, suka hati kami lah. Nanti bila hang tua, hang akan susahkan rakyat. Jadi kerajaan hari ini pun fikir untuk masa depan rakyat. Kalau setakat Anwar Ibrahim kalau nak buat yang macam polis, senang je. Tak apalah kalau apa nak, okey ambil. Anwar Ibrahim boleh buat. Tapi masa depan kita nanti macam mana? Kan? Sebab aku pun kan, KWSP ku ada, tapi aku pun tak terharap sangat. Sebab aku fikir, dah lah baru duk ada 10,000 lebih, buat apa aku buat keluar? Aku hanya buat keluar mula-mula sekali ya. Lepas tu aku rasa aku mampu, okay, so tak perlu. Kan? Walaupun aku tahu lah kehidupan aku kan. Kerja kita hanya pakai sap je apa, sebab alhamdulillah dengan ilmu yang ada aku dapat maintain kehidupan aku. Jadi kita perlu fikir dan kita terus usaha. Janganlah jadi pemalas dan nak bermewah-mewah. Dah nak tunjuk kawan tu pakai iPhone, kita pun kita nak kena pakai iPhone. Jadi fikiran tu kita tolong maju ke depan demi masa depan. Orang Cina, dia berusaha hari ni sebab dia dah set 20 tahun lagi, aku nak relax, aku nak jadi tokek, aku nak kaya. Jadi fikiran kita orang Melayu, kita belum berfikir seperti itu. Dan kita orang Melayu, kalau kita tahu kawan tu salah, kalau Cina dia tahu kawan tu rasuah, kawan tu sakau, perompak, penipu, Cina akan boykot dia. Tapi kita orang Melayu lain. Kita tak kawan tu salah, tapi kita pergi sayang dia, kita pergi angkat dia lagi. Jadi itulah yang berlaku yang kepada Perikatan Nasional. Dah tahu, dah sah, duit masuk akaun ratus juta je. Jadi kan, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share, hantarkan manfaat Tuhan, okay? Sebarkan, bagi tahu semua orang, buka minda, sokong kerajaan hari ini demi masa depan negara. Okey, assalamualaikum.